أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله منا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ياسر ولا تعسر يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Yang saya kasihi barisan jawatankuasa pentadbiran Masjid An-Nur, Al-Fadil, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, tuan-tuan dan perempuan yang bersama pada malam ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita berkongsi ilmu dari kitab yang kita sama-sama baca. Dah agak banyak jugalah. Jadi kita pada minggu sudah ada sedikit lagi dalam bab membicarakan hati. Saya rasa cukup sekat itu. Malam ni kita masuk pada tajuk yang baru. Kalau kitab saya, muka surat dia 251, di bawah tajuk peringkat awaid ataupun godaan. Tajuk baru, tajuk besar kita, peringkat awaid ataupun peringkat godaan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang hendak beribadah wajib menahan segala godaan. Bukannya harus, wajib kita menahan segala godaan yang boleh menimbulkan kebimbangan dan kerisauan dalam ibadatnya kepada Allah. Apa-apa sahaja yang boleh mengganggu ketenangan kita dalam bab beribadah, kita kena hindarkan. Saya teringat ketika saya suka zaman sekolah dulu, saya sekolah di Ma'had Ahmadi Gemencih. Namanya waktu tu bukan Ma'had Ahmadi, namanya Sekolah Menengah Sanawi. Di bawah tu, atas tu hari ni ya, Ma'had Ahmadi yang ada sekarang ni. Dulu zaman saya Pokok Getah. Zaman Pokok Getah dulu, tempat kami hari Sabtu dan Ahad pergi cari kayu. Sebab tukang masak, dia masak guna kayu api. Jadi kayu apinya dicari oleh anak murid. Jadi waktu tu pelajar lelaki, dia kena 2 hari tu masuk kebun getah cari. Seorang mesti dapat sebatang. Bukan ranting tapi yang besar lengan, bersyarat. Itulah kerja dulu. Carilah kan. Jadi situ bila time balik, saya suka daripada Tampin, saya naik bas Gemencih ke Tampin, Tampin Kuala Pilah, Kuala Pilah saya naik bas Mancis sebab turun di Kampung Bayai, Batu Kiki. Tapi daripada Tampin ke Kuala Pilah, saya akan berhenti di Senaling. Jalan kaki dalam
pergi jumpa Syekh Mustafa. Duduk situ sampai sejam 2 jam berbalik. Bukan buka kitab, sekadar berbual, minta pandangan. Jadi rumah dia tu besar, cantik rumah dia. Tapi di sudut rumah dia ada surau. Saya ingat lagi saya bertanya, "Ustaz, kenapa pula Ustaz buat surau pula? Rumah Ustaz kan besar, serambi, rumah limeh kan. Dapur lagi besar." Dia kata, "Bukan apa. Kita ibadah ni nak tenang, jangan ada gangguan." Betul. Itu pandangan orang alim dulu kan. Lepas itu dia buat surau dekat dalam kawasan rumah dia, jauh daripada bumbung rumah dia. Baik, di sana dia kata awaid ataupun godaan itu ada 4. Ada 4 godaan yang kita nak kongsi, tapi panjang huraian dia, tak apa kita tengok nanti. Yang pertama dia kata godaan rezeki dan tuntutan nafsu. Rezeki dan tuntutan nafsu, ataupun dipanggil juga rangsangan nafsu, kehendak-kehendak nafsu. Kedua-duanya dapat diatasi dengan tawakal. Diatasi dengan tawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu dah usaha bersungguh-sungguh dengan yakin mengikut dia punya kelayakan untuk mencapai satu kejayaan, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Berhasil tak berhasil atas usaha yang kita buat bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan. Untuk itu sudah seharusnya bagi setiap muslim untuk menyerahkan diri kepada Allah dalam semua urusan rezeki dan sebarang tuntutan. Kita usaha macam mana pun, ya, walaupun kita orang yang dipanggil ceramah dalam bab membentangkan cara skill marketing, tak semestinya tuan-tuan, tapi usaha tu bagus, tak ada masalah. Itu dipanggil maknanya sebab musabab. Tapi berhasil tak berhasil bukan terletak kepada kepakaran kita dalam segi marketing. Tetap kita letakkan kepada keputusan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti jelas. Ya, usaha kita boleh kita lengkapkan dengan apa-apa kepakaran. Usaha kita boleh kita tambah dengan apa-apa kemahiran. Usaha kita boleh kita tambah dengan apa-apa pengalaman. Tetapi hasil tercapai tak tercapai bukan terletak kepada usaha kita, walaupun kita pakar dalam bidang yang kita rasa kita mempunyai kepakaran itu, tapi hasilnya tetap juga serahkan kepada Allah. Ini adalah disebabkan oleh 2 perkara berikut. Yang pertama dia kata, yang pertama agar dia dapat menjalankan ibadah dan mengerjakan kebaikan dengan tenteram. Dapat menjalankan ibadah dan mengerjakan kebaikan dengan tenteram. Kan? Kerana orang yang tidak menyerahkan diri kepada Allah tidak akan dapat beribadah dengan baik. Bahkan tidak sempat sama sekali, sebab fikirannya terlalu tertumpu kepada rezeki. Tertumpu kepada rezeki sangat kadang-kala mengganggu kita dalam bab beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keperluan dan maslahat yang lain juga, kadang-kadang keperluan diri kita, keperluan di dalam rumah tangga kita, kadang-kadang datang dia mengganggu ketika kita beribadah kepada Allah. Sedangkan di saat itu kita perlu. Sebab itu dalam kitab, kalau kita, saya tak pasti saya dah baca belum dengan kita, itu kitab fi bayan madakhil syayatin. Kitab itu maknanya dalam menceritakan pintu-pintu syaitan, dikarang oleh Syekh Abdul Hamid Al-Bilali. Ada menyebutkan kitab itu, apabila kita hendak mendirikan sembahyang,
biasa kita membaca surah An-Nas, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, sampai habis. Tapi dalam kitab tu dia tambah lagi, sebut lagi ataupun jadikan juga sebagai amalan kita, iaitu membaca ta'awiz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan kita toleh ke sebelah kiri kita dan kita memberi isyarat meludah 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan ludah betul pula kan, orang sebelah marah kan. Isyarat sahaja, Nabi kata isyarat sahaja. Maknanya sebelah kiri ni tempat dia datang mengganggu. Maka itu disebut dalam kitab Fi Bayan Madahul Syaitan, Syekh Abdul Hamid Al-Bilali. Mudah aja tuan ya, mudah aja. Bangun tu kita betul. Baik. Rasa bimbang itu kadang-kala dari segi lahiriah dan kadang-kala dari segi batin. Pada lahirnya dia selalu sibuk memburu rezeki. Kita ni dalam hidup kita bab rezeki memang tak boleh terlepas, kan? Saya dah pencen pun fikir juga kan, rezeki. Anak belajar 4 orang di universiti, semua bergantung kepada kita, kan? Seorang nak bagi 500 sebulan tak boleh sekarang ni dah. Dia kata dia kata tak boleh 500 lebah, dulu boleh, sekarang dia kata 700. Dia kata cuba kira berapa, dia kira 700 boleh lah bah itu. Oh, kita pun 700 kali dengan 4 orang anak belajar di Ipoh, di Kuwis, di UPSI dan juga di Melaka. 7 kali 4 2,800. Mak kita dah pension kan. Jadi lepas tu tak masuk lagi yang sekolah rendah kan. Selalu kita pergi rezeki. Kadang-kadang datang dia dalam sembahyang kita. Sedangkan dalam hatinya dia selalu memikirkan rezeki dengan perasaan was-was. Datang dalam hati kita gangguan rezeki. Terutama kadang-kadang macam-macam tuan-tuan kan. Orang yang cara kasarlah, yang cara halus dapatan dia macam-macam. Padahal menjalankan ibadah memerlukan ketenangan batin dan fizikal. Satu benda yang sangat perlu, kan? Sebab itu sembahyang depan TV makruh. Walaupun sedap cerita takut ketinggal, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, makruh. Sembahyang depan cermin hukumnya makruh. Depan cermin sembahyang kan sembahyang pun makruh. Kenapa? Sebab bila sebut ibadah, kita kena cari ruang untuk kita tenang. Untuk kita tenang. Tempat yang paling tenang, sinilah masjid. Kan? Tenanglah, sebab semua orang datang sini. Orang yang datang ni semua orang yang baik-baik. Jadi yang baik tu datang berkumpul dekat ni. Jadi kita balik dia membawa aura keberkatan daripada semua yang datang tadi. Datang itu. Ya? Sebab orang yang sembahyang berjemaah ini, orang yang sembahyang berjamaah, kelebihan antaranya ialah Allah tidak pandang cacat pada solat individu. Maksudnya bila kita sembahyang berjamaah tu, maka kecacatan seorang dua itu ditampung oleh kesempurnaan yang lain. Tapi kalau sembahyang seorang diri, Allah tengok apa kecacatan dalam solat kita. Tentulah kita nak tenang, kan? Dan itu hanya terdapat pada orang-orang yang tinggi tawakalnya kepada Allah. Tenang tu ada pada jiwa orang yang tinggi tawakalnya kepada Allah, kan? Malahan dia kata orang yang lemah hatinya berkemungkinan besar tidak dapat menjalankan ibadah dengan tenang. Hati dia selalu terganggu, tidak dapat nak tahan bisikan-bisikan, bayangan-bayangan. Kadang kita itulah tuan kan, kunci kereta hilang time sembahyang pula dia dah tahu. Allahu Akbar yang lah kecil TV tadi letak, ingat. Tapi jangan bila time kita hilang benda kita sembahyang supaya ingat. Tak boleh tuan-tuan. Bila tuan-tuan hilang, bacalah surah Duha.
Carilah duha kan. Percaya dulu, hilang tu benda. Puas mencari. Amalkanlah duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman wa wajadaka dhallan fahada. Ulang tu sambil mencari tu. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka dhallan fahada. InsyaAllah Allah akan berikan kita bantuan untuk menemukan benda yang hilang. Baru ni ada orang hilang. Jumpa telefon saya. Saya katalah, saya rasa tak hilang tu, saya rasa. Habis jangan Ustaz. Sebab dah panggil pawang-pawang dah datang sabu boreh habis segantang labu lah. Kan habis segantang sabu boreh, buat boreh segantang sabu. Wow, sepanjang jalan tu. Dah hampir 5 hari saya kata tak hilang tu. Dia pergi kawan ni. Kena hari yang ke-7 balik dia. Balik kan. Saya bertanya, dia lari ke mana? Rumah kawan. Kan? Sebab apa tuan-tuan? Sebab cerita isteri ni penting. Cerita isteri penting. Kalau ada cerita tanya tu, saya pernah dulu seorang panggil saya datang ke rumah, anak dia kena larikan oleh orang nak kereta. Anak dara dia, jangan main tuan-tuan, anak dara. Dia kata orang nampak anak dia kena tarik rentak dalam kereta. Panggil saya guru agama di panggil saya pergilah rumah dia, dengan rumah saya. Dia kata anak saya ni, ibu dia anak dia 2 orang saja, suami dah meninggal. Tinggal anak 2 orang. Lepas tu anak lelaki meninggal, tinggal dia seorang. Ibu tunggal dengan anak perempuan seorang. Dia kata anak dia kena bawa lagi dia kereta. Tapi bila saya tanya, pakaiannya habis bawa lah almari tu tak ada pakaian dia. Ompet 5 oleh tak ada. Dalam mata saya, ni kan hilang ni dah. Ni kan hilang ni, saya kata, Kak, ni kan hilang ni dah, Kak. Tapi macam mana Ustaz? Ikut orang ni. Dia ikut orang, bukan kena lari kan. 3 hari lepas tu tuan betul. Ikut orang. Dia dah apa kan? Dah minat. Larilah. Mungkin dia cerita ibu tu nampak. Cerita tu nampak ibu tak berkenan dengan lelaki ni. Lelaki ni dah minat dengan anak dia. Anak minat dengan lelaki ni. Tapi ibu tak berkenan. Larilah. Lepas tu baju tak ada pula 5 nombor lai. Macam mana kita nak katakan dia kena buat lari? Sebenarnya dia sama-sama rancang untuk lari. Baik. Tapi dah hati yang lemah selalu diganggu. Dia kata kecuali dia kata hati yang lemah berkemungkinan besar tidak dapat menjalankan ibadah dengan tenang. Sedangkan ibadah perlu tenang. Perlu tenang. Sebab itu bila Rasulullah berdiri saja dia kata sallu kasatil muwadda'. Sembahyanglah kamu seperti kamu sembahyang terakhir. Menggambarkan kena tenang, kena fokus. Fokus sebab kita dah berdiri dah ni. Nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah perlu dengan tenang, kecuali setelah mendapat rezeki sehingga dia tidak mampu untuk menyempurnakan urusan besar dunia maupun akhirat. Kita risau tentang rezeki, dapat rezeki adalah ketenangan, tapi tak lagi ganggu yang lain. Abu Muhammad mengatakan sesungguhnya keadaan yang berjalan di atas bumi ini ada 2. Sesungguhnya keadaan yang berjalan di atas muka bumi ini ada 2. Yang bertawakal dan yang sembarangan. Maksudnya orang yang bertawakal kepada Allah dan orang yang melanggar semacamnya. Memang betul lah. Ada orang dia tinggi tawakal dia, ada orang sembarang dia. Dia tak kisah pun. Jadi dia kata
Ucapan itu mengandungi makna yang sangat luas kerana orang yang sembarangan mengerjakan sesuatu perkara sesuka hatinya sahaja. Yang sebarang ni dia tak kisahlah, yang penting dia ambil wuduk je ni sembahyang Allahu Akbar, tak kiralah TV kuat ke bunyi kan, apa depan cermin ke, sembahyang dekat ruang tamu anak cucu berlari ke, dia tak kisah kan. Tapi Syekh Mustafa yang sejarah kafilah tu dia orang lain. Dia bukan orang sembarangan. Dia keluar duit, dia cari duit, dia buat surau untuk dia. Saya heran sebab rumahnya besar. Biasa kita sembahyang kat ujung rumah, anjung rumah. Serambi tak anjung rumah kan, situlah. Tapi dia tidak, dia buat asing daripada rumahnya, keluar pada rumahnya jalan kaki, dan dia buat dekat sudut belah dengan air mengalir. Dia akan pergi sungai, panggil bonda. Bonda. Tuan faham bonda kan? Anak kita yang tak faham ni bonda tu. Bonda lah. Saya bawa anak saya pergi Kedah. Dia nampak pokok padi. Wih, boreh dia tu. Saya kata ayah kau. Saya lah ayah dia. Kan boreh tu dah. Ya Allah, saya kata. Dia kata pokok boreh. Itu dah susah tuan-tuan kan. Sebab dia akan boreh. Dia tak pernah tengok padi. Saya dulu ke sawah, wek pundung, ada cari pot, cari apa kan, mengalau burung tu, berselo, halau burung, bertompik, berlari ke sawah tu mengalaunya, ambil petang padi tu potong wek serunai, kan, ambil mangga kelapa wek orang-orang, tu kerja kita. Jadi terkona daripada bonih sampailah ke padi, sampailah mengirik, sampailah mengangin. Masuk dalam baldi, dah jomor tu masuk dalam baldi, pergi kayu tikar, saya ingat lagi 8 km pergi, 8 km balik, baru dapat boreh. Boreh pun perang je. Mak saya kata, kau pergi ambil apa ni buat boreh ni, pergi ke mesin padi. Rumah saya tu naik bukit, turun bukit tuan. Time turun bukit, okey lah, tak ada masalah. Break tak ada ni, main kaki dia, kaki tu lah. Ada apa? Kaki tu. Bersikap zaman tu itu yang ada. Break ni tak adalah dah tak ada apa dah. Main kaki tuan. Tapi time bukit bertolak lah. Masa pori memang borek. Time balik tu borek dah setengah tinggal. Tu sedap lah kita. Tapi kita tak lupa lah, boleh bah. Tapi sekarang pergilah ambil aiskrim air batu. Ini batu takkanlah kita saja kan. Pergilah tu. Baik. Kemudian dia kata, asalkan dia mempunyai kekuatan dan keberanian tanpa memikirkan rintangan dan bahaya. Dia menentang je. Dia kata yang penting berani. Itu orang. Dia menentang. Apa risiko dia hadapi. Ada orang yang macam tu, tapi tak semua orang boleh macam tu. Sedangkan orang yang bertawakal pula sentiasa memperhitung kekuatan. Ini lain. Dia ukur dan dia korek. Kan dia ukur dulu, dia korek. Dia tengok bagaimana kekuatan dia dan kemampuannya terlebih dahulu sebelum dia mengerjakan sesuatu pekerjaan ataupun sesuatu ibadah. Sebab nak sembahyang tu jangan tengok katalah sembahyang di rumah kita kan, TV kuat, kita kata tutup TV ni, abang nak sembahyang. Contohnya kalau di rumah, kalau di sini alhamdulillah lah, tak ada apa masalah kan. Katalah apa orang berburak ke nak, kita kata perlahan sikitlah abang nak sembahyang. Kan? Ataupun cari ruang. Ni ruang tamu ni kan berlari, cucu keluar masuk, tak cari ruang lain. Banyak ambil kira tentang sebelum dia menunaikan solat. Dia juga pasti akan mempertimbangkan keadaannya dahulu berserta keyakinan yang mantap terhadap jaminan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menggantungkan sepenuhnya kepada Allah. Maknanya kalau bab bekerja memang betul strategi dia punya usaha, dia carilah macam mana bentuk strategi pun kan, tapi bab hasil dia akan serahkan bulat kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Tapi bab strategi, bab cara memang dia belajar. Orang kata buat macam ni, buat macam dia buat kan. Macam baru ni buah durian, saya ada 4 pokok 6 pokok buah durian. Buka lah YouTube, adalah saya jumpa, dia kata pengalaman dia ini dipanggil istiqra'i.
Istiqra'i artinya pengalaman, tapi dikongsikan. Kongsikan saya pun baca. Dia kata kalau tak nak buah durian dimakan kat tupai ataupun monyet, bercakaplah dengan monyet dan tupai waktu datang tu. Saya pun buat lah. Dia kata, kau nak makan janganlah makan Nabi, makan sebelah je lah. Makan separuh je lah, makan sebelah separuh je makan, separuh tinggal Dan. Rupanya betul, dia ada separuh je makan, separuh tinggal saya. Jatuh dia punya sikit, saya ambil sikit. Jatuh yang kedua, dia dah ambil sikit, saya ambil sikit. Dia kata, silap faham kot dia ni. Tapi lah akan datang, so saya kata, pokoknya kau ambil, pokoknya jangan, pokoknya jangan. Ni pupuk engkau, ni pupuk aku. Ni pupuk engkau, pupuk aku. Kena macam tu agaknya. Kan? Tapi saya kata, kau jangan makan Nabi, tinggalkan separuh. Anak aku, cucu aku nak balik ni. Rupanya tuan-tuan, separuh dah ambil. Jadi berkunci dah saya sebuah tu. Saya kata, ya Allah, nak bagi orang pun segan. Nanti orang kata, kenapa pula bagi dia buah yang tak baik kan? Jadi saya pun makan yang tak usik saya makan, yang usik tu rezeki dia. Wallahu alam. Baik. Maka tidaklah dia merasa bimbang lagi orang yang bertawakal ni bila dah dia serahkan kepada Allah, tidaklah dia merasa bimbang lagi walaupun setelah mendengar ucapan orang yang cuba menakut-nakutkan dia. Dia tak ada dah. Kan? Dia tak akan bimbang lagi menakut-nakutkan dia, tapi kenalah ada usaha sebelum tu, ikhtiar. Kan? Malah dia langsung tidak menghiraukan godaan pujukan syaitan. Itu pula bukannya orang, godaan syaitan pun dia tak kisah. Kan? Contoh dulu masa saya di Mesir dulu, ialah kita ni yang datang dari Malaysia ke Mesir semuanya nak belajar agama. Tapi zaman saya, tentu ada cerita sikit lah zaman saya tu. Saya pergi ke Mesir tahun 84. 27 bulan Oktober 1984. Saya pijak kaki di Mesir. Masa tu ada ustazah, masih ramai, bukan sikit ramai ustazah yang pakai tudung singkat lagi tuan. Masa itu. Dan ada pelajar Mesir, Azhar, main bola takraw suara pendek. Rambut panjang ni. Dia tercang rambut dia. Tapi dia orang ni bila nak balik, dia prepare lah. Kan? Di saya ni sukalah berbual dengan dia. Tapi nak beritahu, yang kuasa pendek ni bukannya Al-Azhar kuliah agama, bukan kuliah diniyah. Yang Azhar ni dia kuliah ada handasah, ada kuliah ziraah, ada kuliah pertanian, ada kuliah handasah ni apa dia? Dalam bahasa Melayu kita saya tak faham apa dia. Handasah ni macam kalau bebek rumah ni apa dipanggil? Bukan engineer, arkitek ke? Arkitek. Itu. Ada kawan saya, dia balik. Dia bukannya dia balik Azhar, dia bukannya kuliah Azhar, memang Azhar, tapi Azhar tu banyak fakulti. Banyak fakulti dia. Macam saya Usuluddin, dia pertanian. Kawan saya balik Malaysia, orang tak tahu, saya tak cerita, tak sebut nama lah tuan. Dah bersara pun dia dah. Balik ke Malaysia, dia menjadi guru bahasa Arab. Sebab memanglah walaupun dia ziraah, tapi kitab dia bahasa Arab. Dia balik macam bakal orang panggil dia hebat. Dia perempuan ustazah. Dia ustazah. Dah bersara dah. Dah bersara pun dia. Saya tahu dia kuliahnya ziraah, pertanian. Kuliah pertanian. Tapi orang Malaysia ni bila balik Azhar ya, ustazah. Dulu, sekarang tak lagi dah. Sekarang ni pihak Azhar saja, sama ada dia Usuluddin atau syariah ataupun dia lughah. Dulu zaman saya dulu, baik tu bila bola takraw tu, sampai pendek tu saya tahu dia ni tak handasah ataupun ziraah. Tidak apa engineer apa buat rumah ni. Arkitek ataupun dianya adalah pertanian, ya. Tapi zaman sekejap dah kita habis. Ya, habis. Itu juga perempuan, ya. Yang pakai tudung nampak rambut keluar tu, dia pakai tudung 3 segi rambut keluar. Yang tu bukan kuliah syariah, bukan kuliah diniyah. Dia kuliah lain. Waktu 1984 saya di Mesir dulu. Tapi lepas tu dah tak ada lah. Semua sekarang ni dah semuanya balik tu memang ustaz betul-betul lah.
Dan kawan saya itu dia terakhir. Dia terakhir. Dialah pelajar Malaysia yang terakhir kuliah ziraah ataupun kuliah pertanian. Dia terakhir. Lepas tak ada lagi Malaysia tak hantar juga. Dia orang terakhir Malaysia hantar. Lepas tu dah pencen pula dah. Maknanya tak ada lagi generasi itu dah habis. Ya, tuan. Baik. Jadi dia kata malah langsung tidak menghiraukan godaan pujukan syaitan. Dengan demikian sampailah dia kepada tujuannya. Apa tujuannya? Iaitu tenang dalam beribadah. Sedangkan orang yang lemah agamanya selalu maju mundur, lelah dan bingung bagai himar. Himar ni kaldai dalam kandang atau ayam dan reban yang hanya menunggu waktu diberi makan oleh tuannya. Dia tidak. Orang yang bertawakal ni hebat. Dia tenang ya. Tetapi tidak bermakna dia tidak mengutamakan strategi perancangan. Utamakan buat kerja baik. Sebab Nabi sebut innallaha yuhibbu idza amila ahadakumul amal ay yutqinahu. Sesungguhnya Allah suka pada seseorang yang apabila dia melaksanakan ibadah, amal ibadah, dia akan buat bersungguh-sungguh. Kan? Tengoklah kan, macam kita lah ambil wuduk betul-betul, jangan kita ambil wuduk buka kepala air itu mencurah betul. Kenapa? Sebab nanti makruh. Kita ambil lah buka air itu sekadar mungkin sebesar air yang keluar tu sebesar pensil ini saja. Lepas itu tergosok. Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i adalah maknanya sunat digosok, ratakan kan. Basuh kaki pun sama juga, gosok kaki tu. Tak adalah kita buka maksima pump kan sampai kita sebelah pun mengecik kena air dia. Sampai lebih wuduk, sampailah masuk ke masjid yang tenang. Akhirnya dah tunaikan tu, dah bangun saja, Allahu Akbar, kata Bilal, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya alas salati, hayya alal falah. Dia dah mula dah mengambil suasana ruang tenang. Sebab lepas ni nak bangun akan mula takbir. Lepas tu diserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia dah sebelum diri sembahyang dia dah cuba dah. Sampailah ke membaca surah An-Nas, sampailah kepada ta'awiz. Lepas tu Allahu Akbar, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah jualah yang boleh membantu kita untuk menghindarkan gangguan-gangguan tadi dalam ibadah kita. Jiwanya membeku, tidak sanggup lagi untuk berfikir, patah semangat, tidak dapat memikirkan perkara-perkara yang tinggi dan mulia. Jika pun ada, dia tidak akan mampu mencapai tujuan yang sempurna. Ini orang yang tak tawakal. Macam-macam dia akan fikir kan. Hebatnya orang yang bertawakal ini. Sikit lagi saya biskan, orang yang menggantung diri kepada dunia tidak mampu sampai ke puncak tertinggi dan kedudukan terhormat, melainkan mereka mengorbankan harga diri, keluarga dan harta. Jika dia seorang raja, dia perlu turun ke medan perang hingga gugur atau menang dan mendapatkan kekuasaan. Maknanya buat betul-betul. Kalau dia nak berkuasa, dia turun medan perang, pimpin tentera. Tapi bila pimpin tentera, ada dua. Mungkin dia syahid, mungkin dia akan menang. Tapi kena buat. Tentang perkara itu, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menyaksikan dua tentera yang saling berhadapan, Muawiyah tengok depan tu musuh, ni tentera Islam. Dia berkata, siapa ingin menang, dia harus berani menghadapi bahaya yang akan timbul. Ni musuh depan ni kan. Sekarang ni nak menang, kita rempuh saja. Lepas perang kita hidup atau pelan-pelan kita mati, serah pada Allah. Tapi kita dah siap dah, bersedia dengan keperluan-keperluan pedang ada, dengan baju besi ada, apa ada, dan kita dah berdepan dah. Kita harunglah. Fa iza azamta, kita dah siap semua, ready dah. Fatawakkal Allah, rempuh dia dan kita wakal. Sama ada Allah beri kita syahid atau Allah beri kita menang. Tuan-tuan sekalian ya, saya baca surah perang Badar dan juga perang Uhud baca, saya termenung tuan-tuan.
Kenapa bila baca tak boleh bayangkan macam mana dalam perang tu seorang anak dalam perang-perang, anak Islam, dia hijrah ke Madinah, ayah dia tak Islam di Mekah, tiba-tiba dalam perang tu bertemu mereka. Anak kena bunuh ayah, ayah pula kena bunuh anak. Sedangkan ayah ni lah yang membesarkan dari kecil sampai besar. Inilah insan yang boleh hormati. Kan? Kita makan, kita minum, kita tidur, dia lah sediakan. Tiba-tiba kita nak pancung lehernya dan dia juga. Jadi kita terfikir, zalim tak? Sebab beza kita dengan dia adalah akidah. Kan? Akidah. Apabila kita buat kerana Allah, Allah punya kehendak, sebab kehendak Allah dia bukan sama dengan kehendak makhluk. Mukhalafatu lil hawadis, bukan setakat kita membincangkan tentang sifat Allah, juga membincangkan kehendak Allah. Kehendak kita kehendak kita makhluk, kita nak tak boleh bunuh ayah kita ni sebab dia ayah kita, kan? Takkanlah kita nak bunuh ayah kita pula. Tapi bila bincang sifat 20 kehendak Allah dah berbeza. Kehendak Allah itu mukhalafatu lil hawadis. Kalau nilai neraca manusia, jangan bunuh ayah, hina, zalim kita bunuh ayah kita. Bila dibawa kepada sifat 20 Allah, orang yang membunuh ayahnya kerana berbeza akidah, maka dalam perang itu, dalam perang lah, kalau tak perang jangan, dalam perang dia musuh kita tapi ayah kita, maka mulia anak itu, menjadi mulia. Kehendak kita kalau bunuh ayah kita, kita rasa hina anak ini, anak yang hina, anak derhaka, bunuh ayah, itu kita punya kehendak. Tapi kehendak Allah, bila kita bunuh ayah dalam perang dan dia belah musuh, akidah berbeza, anak bunuh ayah, maka anak itu menjadi mulia. Allah angkat makamnya pakai syuhada. Kenapa? Ni tadi dia bincang mukhalafatu lil hawadis. Allah tu sifat dia berbeza dengan makhluk. Sampai macam itulah kita kena faham. Wallahu a'lam, yang baik dari Allah Subhanahu wa taala ialah. Kalau saya aqulu qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa ibadatan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin.